Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat serta inayah daripadanya, kita dalam naungan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita masih dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Saat ini Allah memilih kita juga untuk kekal istiqamah bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga, majlis yang amat disukai oleh para malaikat dan malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu, serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pengajian tafsir kita, yang mana kita akan masuk ayat 217 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hukum berperang dalam bulan yang dihormati. Katakanlah, peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar, tetapi perbuatan menghalangi orang-orang Islam dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadanya, dan juga perbuatan menyekat orang-orang Islam ke Masjidil Haram, yakni di Makkahul Mukarramah, serta mengusir penduduknya dari situ, semuanya itu adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Dan ingatlah, angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan, yakni semasa perang dalam bulan yang dihormati itu. Dan mereka orang-orang kafir itu sentiasa memerangi kamu hingga mereka mahu memalingkan kamu dari agama kamu, kalau mereka sanggup melakukan yang demikian. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad, yakni berpaling tadah,
dari agamanya, yakni agama Islam, lalu dia mati sedang dia tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan yang berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 217 hingga 218. Ayat yang kita baca pada pagi ini masih lagi ayat yang berkait dengan anjuran berjihad dan tuntutannya dalam kehidupan kita umat Islam, umat akhir zaman yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, kita ini diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah sebab kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, kita umat mendapat nikmat petunjuk Al-Quran, wahyu yang akhir yang Allah turunkan, yang melengkapi wahyu-wahyu Allah yang sebelumnya. Dan dalam masa yang sama, Al-Quran yang diturunkan ini ialah kekal sepanjang zaman selagi tidak berlakunya hari kiamat, menjadi panduan dan juga bimbingan suluhan hidayah dalam kehidupan manusia, dan mereka akan beruntung selagi mana berpegang dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan itu. Namun begitulah, daripada ayat ini dia berkait dengan ayat yang lalu berkenaan dengan kefarduan jihad dalam Islam, yang menjadi suatu perkara asas yang perlu difahami oleh kalangan umat Islam. Kerana perbuatan dan gerak kerja jihad ini merangkumi dalam gerak kerja hifzuddin, nak jaga agama. Kita Islam ada maqasid asy-syar'iyyah, hifzuddin, hifzun nafs, hifzul aqal, hifzun nasab, hifzul amal. Maka semuanya itu adalah merupakan perkara asas dalam syariat, yang mana menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga nasab kesucian, nasab keturunan, dan menjaga harta. Maka jihad termasuk dalam hifzuddin, nak jaga agama. Tanpa ada jihad, sudah pasti kita tidak akan sampai Islam kepada kita pada hari ini. Sebab jihad ini ketika Nabi membina negara Islam Madinah, maka disitulah turunnya ayat jihad, ketika mana orang-orang musyrikin khususnya mereka nak memadamkan ataupun nak menggagalkan pentadbiran Islam yang dibina ataupun yang dipimpin oleh Nabi SAW. Lalu Allah mengizinkan perang dalam Islam. Termasuklah turunnya keizinan itu merangkumi ayat yang kita baca tadi, ayat 217 tadi, yang mana ia berkait dengan apabila saat Allah Ta'ala telah menyatakan yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hukum berperang dalam bulan yang dihormati. Apakah maksud bulan yang dihormati? Kalau dilihat pada nota kaki kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman, menyatakan bahawa bulan yang dihormati itu ialah bulan Rejab. Elok juga diingat bahawa bulan-bulan yang dihormati dan dilarang berperang di dalamnya ialah Muharram, Rejab, Zulqa'edah dan Zulhijjah. Ini bulan-bulan haram yang menjadi suatu persepakatan dan juga persetujuan di kalangan bangsa Arab, sama ada mereka itu Islam ataupun tidak Islam. Mereka sedia maklum bila sebut bulan-bulan haram ini, bulan-bulan yang dihormati ini ialah diharamkan pertumpahan darah padanya, diharamkan mereka berperang padanya. Rejab dan juga bulan Zulqa'edah, Zulhijjah dan juga Muharram. Ini bulan-bulan yang diharamkan untuk mereka berperang. Mereka ini
menghormati bulan ini, kemuliaan bulan ini. Sama ada mereka ni walaupun jahiliah, walaupun mereka sembah patung-patung, tapi mereka sedia terima dari sudut adat kehidupan mereka ataupun budaya kehidupan mereka ini. Namun menjadi suatu sabit kepada turunnya ayat ini, ulama tafsir menceritakan ataupun meriwayatkan bahawa ianya berlaku di saat ketika mana Nabi SAW menghantar satu unit pemantau ataupun unit peninjau yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahshin untuk sebagai suatu unit risikan. Ketika Madinah terbina sebuah negara ni, pada waktu itu Nabi lantik satu unit khas untuk risikan. Risikan apa dia? Untuk keselamatan negara. Sebab Nabi sudah buat bacaan dari sudut bila bina sebuah negara Islam ni akan ada kalangan musuh yang tak puas hati, kalangan musyrikin khususnya di kota Mekah. Sedia maklum, Nabi juga diburu oleh pokok musyrikin yang menjadikan sabit kepada turunnya ayat Allah supaya Nabi berhijrah. Maka pada waktu itu bila terbinanya sebuah negara Islam, maka Nabi pun ambil langkah jaga-jaga. Sudah pasti pokok musyrikin ni tidak padam usaha mereka ni nak apa? Nak khianat kepada Islam dan juga nak perosak Islam. Dan dendang mereka ini ataupun kemarahan mereka ini memang menjadi-jadi. Apatah lagi ketika Nabi berjaya berhijrah ke Madinah. Sebab mereka gerang ke Nabi ni lama dah. Dari sudut kerja dakwah Nabi di Mekah tu 13 tahun, tapi tidak berkesempatan semua ataupun tidak diizinkan Allah Ta'ala untuk nak gagalkan dakwah Nabi. Tanpa dinafikan memang Nabi berhadapan dengan macam-macam, kena cemuhan, kena ludah, kena tabur di duri oleh pokok ni, termasuk juga pernah dikhianati Nabi dengan begitu berat sekali macam-macam, tapi Nabi tak pernah putus asa. Dan di kalangan orang Islam yang ikut Nabi pada waktu itu tak pernah putus asa di kalangan sahabat, walaupun ada di kalangan mereka yang sudah pun syahid awal, diseksa, didera, dibunuh dengan kejam, antaranya Sumayyah dan juga Yasir suaminya. Begitu juga dengan Bilal bin Rabah, disebak dengan cemeti, kemudian diikat tangan dan kaki, ditindih batu yang berat di dadanya di tengah padang pasir yang panas, tapi tak degih, tak makan cekok juga. Kekal dengan Islam mereka, istiqamah mereka dan keimanan mereka, menjadikan orang musyrikin ni seolah macam putus asa nak buat guana lagi. Sedangkan orang Islam pada waktu itu kecil je bilangan mereka di Mekah. Bilangan mereka tak ramai, tapi dalam keadaan sedikit tu tapi bisa mereka hebat. Pokok musyrikin penipala nak buat guana ni, nak selesai pokok ni. Banding dengan kita hari ni, ramai saja dah buat cetan orang Islam hari ni. Ramai saja kita nak banding dengan zaman awal Islam. Musuh-musuh Islam tengok kita hari ni sebelah mata je. Tu pun sebelah mata tengok pejam celak je tengok. Maknanya apa nak jelira mana. Sebab orang Islam hari ni penyakit dia hanyut dengan dunia. Penyakit dia hubbud dunia, terlalu kasihkan dunia. Sehingga akhirnya sanggup gadai maruah mereka, sanggup gadai prinsip mereka, hilang jati diri mereka. Akhirnya sanggup jadi apa? Tali barut musuh pun ada. Sanggup bersekongkol dengan musuh. Bahkan mereka sanggup jadi apa? Alat musuh untuk bunuh orang Islam juga. Ini dunia akhir zaman, orang Islam zaman ni. Tapi zaman awal dulu, Masya Allah, walaupun sikit bilangan mereka tapi berbisa, hebat. Sehinggalah sampai Nabi bina negara Islam Madinah pun mereka tak senang duduk. Lagilah mereka rasa bimbang sebab dah dapat kuasa, dapat sebuah pemerintahan. Lagilah mereka rasa apa? Tak senang duduk. Sehinggalah pada waktu itu Nabi ambil pendekatan bina satu unit peninjau ataupun unit risikan untuk dapatkan maklumat. Takut-takut ada pergerakan daripada orang Mekah nak mari khianat ataupun nak mari serang Madinah. Namun Nabi hantar Abdullah bin Jahshin buat tinjauan dengan unit, bersama unit dia. Lalu pada waktu itulah terserempaklah Abdullah bin Jahshin dengan satu kafilah dagangan daripada pok-pok Mekah ni yang baru balik daripada Syam, baru balik daripada bumi Syria. Syam ni Syria lah lebih kurang pada waktu itu. Kalau ikut asalnya bumi Syam ni merangkumi Syria, Jordan, Palestin, Lebanon. Ia satu rumpun, satu wilayah pada waktu itu.
Tapi learning berpecah dah. Hasil daripada apa? Kejayaan pokok kuasa besar dunia setelah kejatuhan khilafah Islam, mereka ambil wilayah Syam ni pecah-pecah pula. Jadi Syria pasport suku, Jordan pasport suku. Akhir sekali jadi suku-suku lah. Tu 3 suku hari ni tu masing-masing orang Islam di tempat tersebut. Sebab apa? Pentingkan diri sendiri. Sehingga akhir tidak ada rasa tautan persaudaraan tu. Saya buat misi bantuan kemanusiaan tahun 2015. Kita nak masuk ke Syria, bawa bekalan bantuan, terutama musim sejuk, selimutnya, bekalan makanannya, nak masuk, tapi tak boleh masuk direct ke Syria, kena masuk melalui Jordan. Nak masuk melalui Jordan, macam-macam birokrasi kerenah yang dia tetapkan. Sehingga akhir sekali terkandah barang kita. Berapa lama? Seminggu. Seminggu. Dalam kali rupanya nak al-fulus. Kena bayar dulu. Dia cah apa dia? Dia kata mu mari nak nega. Kalau kita cakap bahasa Melayu kata pala hotok mu nega. Kita mari atas nama NGO. Terang-terang kita isytihadah. NGO ni, NGO. Mari misi bantuan kemanusiaan. Bukan mari nak nega. Tapi boleh dia ponek cerita, dia kata kita nak nega. Kata cah lu barang ni. Banyak ni mu mari nak nega. Nak nega apa ke Syria? Orang susah belaka. Nampak tak? Dia punya apa? Kesan daripada kalangan penjajah rosakkan minda orang Islam sendiri, rosakkan jiwa orang Islam sendiri, sampai dia tak ada mari timbul belah ihsan sama satu rumpun dia. Itu maksud dia. Sehingga akhirnya hari ini rosak kita orang Islam dalam keadaan berpecah belah. Maka itulah hakikatnya. Tapi pada waktu zaman Nabi ni, Syam ni satu rumpun, Syria, Jordan ni satu negara, satu wilayah. Namun pada waktu itu kafilah dagangan daripada pokok musyrikin ni baru balik. Pada waktu yang sama, Abdullah bin Jahshin dalam pada masa itu tidak dirancang situasi berlakunya pertempuran pada waktu itu. Berlakunya satu barangkali takdir Allah untuk sabit kepada turunnya ayat inilah. Maknanya dia jadi satu pergerakan itu sehingga timbul peperangan, pertumpahan darah, menyebabkan waktu itu kafilah dagangan itu memang kalah. Memang kalah, seorang terbunuh dan dua ditawan, seorang lagi terlepas balik ke Mekah. Dan barang dagangan tu dikira harta rampasan. Tapi waktu tu istilah harta rampasan tak ada lagi. Ghanimah belum ada lagi. Turun ayat yang bercerita pasal ghanimah. Pada waktu itulah buat baliklah, tak tahu nak buat macam mana, Abdullah bin Jahshin buat balik dua tawanan dan juga harta ghanimah. Pada waktu itulah Nabi SAW terkejut dengan tindakan sahabat tadi. Menyebabkan Nabi pun tidak tahu nak buat macam mana. Pada waktu itu belum ada bimbingan lagi, belum ada panduan ayat lagi yang mengajar Nabi kaedahnya. Sehingga Nabi dulu, tangguh dulu keputusan. Kecuali dalam masa yang sama Nabi menjatuhkan hukuman ke atas sahabat tadi, ke atas Abdullah bin Jahshin. Hukuman dia apa? Dilucutkan jawatan sebagai ketua turus unit risikang, dan juga unitnya dibekukan. Sebab apa? Jadi bualang mulut, jadi fitnah pada waktu itu, baik di kalangan orang Islam maupun di kalangan orang musyrikin. Orang musyrikin kata, apa benda ni Muhammad ni, boleh negara ke dia, habis dia langgar bulan haram. Kan bulan haram bulan dihormati, bulan yang diterima seadanya oleh semua orang Arab. Pada bulan tu tak boleh berlaku pertumpahan darah. Takdirnya peristiwa itu berlaku pada bulan haram. Ada riwayat mengatakan pada hujung bulan Rejab. Hujung bulan Rejab menjadikan satu fitnah, fitnah kepada orang Islam, sehingga mereka kata apa, keluk-kelek Muhammad ni, kata bulan haram begini tak boleh perang. Moga-moga akhirnya popok dia perang juga, popok dia buat kerja pula, bunuh popok kita. Jadi buah tanggung lah untuk popok ni. Dia keping habis geng lah. Dia keping kata Muhammad ni jahat, Muhammad ni langgar hak asasi manusia lah, kalau bahasa moden kita hari ni, langgar hak asasi manusia. Dan orang Islam sendiri pun terkesan dengan apa, mulut-mulut tak bertanggungjawab daripada popok munafik. Moga gerang nama dah ke Nabi ni,
dak puas hati ke Nabi ni, dah ada terbuku Pok Abdullah bin Ubay ni di Madinah. Dia pun buat canang cerita macam mana Muhammad ni. Akhir sekali Nabi SAW agak rasa terkesan dengan suasana itu, sehinggalah sebab itulah bila mana hal ini Nabi pun bekukan tindakan Nabi untuk yang pertama pasal 2 tawanan perang. Tak tahu nak buat guana lagi. Yang kedua pasal harta yang diambil oleh sahabat tadi buat mari balik ke Madinah. Nak status kat mana? Nabi bekukan dulu perkara ni. Sehingga akhirnya Allah turunkan ayat yas'alunaka 'anil syahril haram. Pada waktu tu Allah bimbing Nabi beri jawapan. Hei Muhammad, mereka bertanya kepadamu mengenai hukum berperang dalam bulan yang dihormati. Katakanlah peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar. Asasnya sedia maklum, perang pada bulan yang diharamkan itu dosa besar. Confirm, jelas. Allah Ta'ala sendiri pun sebut perkara itu. Tetapi Allah letak pengecualian. Bagaimana? Perbuatan menghalangi orang-orang Islam dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadanya, dan juga perbuatan menyekat orang-orang Islam ke Masjidil Haram serta mengusir penduduknya dari situ, semuanya itu adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Apa maksud ayat ini? Allah Ta'ala nak menghalalkan perbuatan sahabat tadi, Abdullah bin Jahshin. Kenapa? Sebab yang pertama, pok-pok musyrikin Mekah ni, ketika orang-orang Islam berhijrah ke Madinah, mereka ni ambil harta orang Islam. Ambil secara apa? Secara batil, secara tidak sah. Ambil secara haram. Kemudian dalam masa yang sama, bukan itu saja, sebelum orang Islam berhijrah ni ke Madinah, mereka menceroboh orang Islam, hak orang Islam untuk beribadat, untuk mengimarahkan Masjidil Haram. Masjidil Haram ni, Kaabah yang ada pada waktu itu bukan benda baru di Mekah. Zaman Nabi Ibrahim dah diasaskan syariat Islam yang menyatakan ataupun yang membawa kepada kefarduan ibadat haji. Sudah ada syiar Islam. Cuma hak jadi pok-pok Arab ni sembah patung, buat benda amalan jahiliah ni sebab berlaku penyelewengan dari sudut amalan ibadat kehidupan mereka tu. Maka mereka ini telah menceroboh orang Islam, menceroboh kebenaran dan kedaulatan Islam. Termasuklah Allah nyatakan satu-satu perbuatan menghalangi orang Islam pada jalan Allah. Ini untuk beribadat. Itu satu perbuatan dosa. Dan perbuatan kufur kepadanya, yakni kufur kepada seruan dakwah Nabi. Nabi ajak kembali kepada Islam, kembali kepada pangkal jalan, tapi mereka tak boh, mereka lawan Islam, lawan Nabi. Dan juga perbuatan menyekat orang Islam ke Masjidil Haram. Termasuklah apa dia? Ketika orang Islam nak ibadat di Mekah tu, mereka halang. Apatah lagi bila orang Islam berhijrah ke Madinah, nak balik buat musim haji, nak buat umrah pun tak boleh ke Mekah selepas pada itu. Ini antaranya. Serta mengusir penduduk Islam daripada kota Mekah. Ada orang Islam kena perambat keluar daripada Mekah. Dan ia banyak rentetan kisahnya. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, sudah ada orang Islam sebelum itu yang terpaksa dihalau keluar daripada Mekah sebelum hijrah lagi. Sehingga menyebabkan Nabi apa? Nabi suruh sahabat pergi ke Habsyah, selamatkan diri ataupun dapat suaka politik di situ, dapat perlindungan politik daripada siapa? Raja Najasyi, yang mentadbir bumi Habsyah pada waktu itu. Habsyah ni bahasa istilah negara hari ni Ethiopia lah. Ethiopia, Eritrea, satu rumpung lah tu, satu lokasi lebih kurang. Namun Raja Najasyi ialah ahli kitab pada waktu itu. Dia beriman kepada Injil, masih lagi asli dengan keimanannya kepada kitab Allah pada waktu itu. Sebelum tu dia belum beriman kepada Al-Quran, tetapi dia sudah mendapat perkhabaran dalam Taurat dan Injil menceritakan kerasulan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada Mekah ataupun yang lahir daripada Mekah. Maka dia sedia maklum, kemudian dia antara yang berperanan melindungi
orang Islam yang berhijrah pada waktu itu di Habsyah. Antara yang mengetuai orang Islam pada waktu itu berhijrah ke Habsyah antaranya Ja'far bin Talib, dan juga Osman bin Affan. Ini antara, sebab berlaku 2 siri hijrah orang Islam Mekah pergi ke Habsyah. Ini sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Yang pertama Ja'far bin Talib dulu pergi, kemudian Osman bin Affan. Tapi lepas pada itu barulah beberapa siri situasi yang tegang berlaku, barulah Nabi diperintahkan Allah berhijrah ke Madinah. Namun bila berhijrah ke Madinah itulah baru dapat kuasa pemerintahan. Tadi kaitan dengan sahabat tadi, bila dah buat tindakan itu, akhirnya Allah mengiyakan perbuatan sahabat tadi. Abdullah bin Jahsy tadi yang ambil tindakan kepada kafilah Quraisy tadi. Sebab apa? Yang pertama, mereka ni pokok musyrikin ni lebih dahsyat buat kerja jahat mereka kepada melanggar hak orang Islam. Terutama harta orang Islam yang mereka rampas, mereka buat modern niaga. Mana harta batin lah. Ambil buat modern niaga, pergi ke bumi Syam. Kemudian dapat laba, dapat untung, buat balik. Namun pada waktu itulah bila saat Abdullah bin Jahsy buat satu unit risikan, tiba-tiba berlaku salah teknikal macam mana, berlaku perang, berlaku pergelutan. Dan akhir sekali Abdullah bin Jahsy ambil jalan, ambil 2 tawanan, ambil harta tadi, buat balik ke Madinah. Itu puncanya. Akhir sekali turun ayat. Allah Ta'ala beri panduan kepada Nabi SAW bahawa perbuatan sahabat tadi diizinkan Allah. Sebab apa? Dia mempertahankan harta orang Islam. Dia ambil semula harta orang Islam. Maka di situlah barulah timbul istilah ghanimah, yang pertama dalam sejarah umat Islam. Dan 2 tawanan tadi baru diberi jawapan Allah Ta'ala sebagai tebusan, tawanan untuk buat satu pertukaran pula lepas pada itu. Itu sejarah pertama dalam Islam. Lepas pada itu baru boleh tukar. Jadi pokok musyrikin ni lagi nampak bisa dari sudut politik pemerintahan Nabi. Sehingga menjadikan lama kelamaan mereka mengiktiraf negara Islam Madinah. Awal dulu tak iktiraf. Mereka tak iktiraf negara Islam Madinah ni. Mereka hanya kata apa? Pokok Muhammad itu je. Tak kata negara Islam Madinah, tak kata negara Madinah, tak, dia tak sebut pun, tak iktiraf pun. Bila mereka mula iktiraf ni? Ketika berlaku perjanjian Al-Hudaibiyah. Tahun bila? Tahun ke-6 Hijrah. Waktu tu baru secara diplomasi ataupun baru secara politiknya diterima. Waktu sebelum tu perang aja. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Sebab apa? Mereka tidak mahu negara Madinah ni dilihat sebagai sebuah negara. Tidak mahu Islam ni berdaulat sebagai sebuah negara. Dia tak mahu buat, tak mahu biarkan sampai berlalu begitu. Sehingga akhirnya mereka cari jalan juga. Tapi kaitan dengan ayat ni, ini berlaku sebelum perang Badar. Ada ulama meriwayatkan daripada ayat ini turunnya sebelum berlakunya perang Badar. Sebelum berlakunya suatu pensyariatan jihad, maka waktu inilah baru ada turunnya ayat mengizinkan Nabi untuk apa? Mempertahankan Islam, lalu adanya kefarduan jihad selepas pada itu. Sebab itulah bila Allah Ta'ala kata apa dia? Perbuatan pokok musyrikin ni yang kufur kepada dakwah Nabi, yang sekat orang Islam untuk beribadah, yang juga mengusir orang Islam dari tempat ataupun tempat kediaman mereka ini, adalah dosanya lebih besar daripada perbuatan sahabat tadi yang melakukan pergelutan dan peperangan ketika yang berlaku itu. Itu maksud dia. Dan ingatlah angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan semasa perang dalam bulan yang dihormati. Lagi jelas Allah jawab kepada Nabi. Maknanya perbuatan pokok musyrikin sebelum ini lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada sahabat Abdullah bin Jahsy tadi yang buat tindakan tadi. Maka di sinilah menjadikan satu sandaran untuk memulakan gerak kerja jihad ataupun tanggungjawab orang Islam mempertahankan kedaulatan Islam. Dan mereka orang kafir itu sentiasa memerangi kamu. Lalu Allah Ta'ala memberi ingatan kepada Nabi dan sekaligus memberi amaran kepada Nabi dan umat Islam, termasuk kita yang ada pada hari ini,
dalam menyatakan bahawa wala yazaluna yuqatilunakum. Orang-orang kafir ni, orang yang memusuhi Islam ni, orang yang menentang Islam ni, mereka ni apa sikap mereka? Wala yazalun, mereka ni sentiasa memerangi kamu. Tak ada ruang untuk mereka berhenti nak lawan Islam, serang Islam. Jalan semua kerja dia nak lawan Islam. Di mana sahaja, zaman mana sahaja, bagaimana, mereka cari jalan semua untuk rosakkan Islam. Sehingga mereka apa dia? Memalingkan kamu, supaya memurtadkan kamu, supaya mengikis ajaran Islam ataupun penghayatan Islam dalam hati kamu. Itu maksud dia. Nisbah pada kita, maknanya mereka hari ini pok-pok musyrikin, sama ada yang mereka ini memusuhi agama Allah Ta'ala ni, kafir harbi lah khususnya, mereka akan cari jalan macam mana sekalipun pendekatan mereka, baik secara terang-terangan maupun secara tak nampak, secara berperingkat-peringkat maupun secara menyeluruh, secara sekaligus, macam-macam pendekatan mereka. Sebab itulah apabila kita baca ayat ni, jadi suatu panduan kepada kita untuk kita berwaspada orang Islam supaya tidak leka, tidak berada pada zon yang selesa. Maksud zon yang selesa ni apa? Kita hanyut dengan dunia, kita seronok dengan nikmat dunia, akhir sekali kita pun abaikan tanggungjawab kita. Seronok dengan dunia, sibuk cari rezeki, mata pencarian, harta melimpah ruah. Lepas pada tu Allah Ta'ala kurniakan nikmat, kemudian kumpul harta pula, beli rumah, wak rumah besar-besar. Lepas tu dak cukup tambah lagi rumah, tambah lagi rumah, sampai 10 hotel rumah dia kumpul ke dia. Lepas tu tanah sekar dah habis lagi, rasa nak lagi, ada piting lebih, tambah lagi sampai ke 100 hektar bahan ke dia atas orang tu. Lagi piting banyak maknanya, sebab hanyut dengan dunia. Kemudian bina mahligai tu mahligai ni, projek tu projek ni, hanyut dia, sehingga dia lupa yang mana tuntutan ke atasnya apa dia? Ambil juga bahagian untuk daulatkan Islam, untuk jaga agama Allah Ta'ala. Dengan melihat musuh-musuh Allah hari ini yang begitu licik, mengambil perjalanan dalam bab-bab dan bahagian-bahagian yang banyak, masuk ikut sukan, masuk ikut hiburan, masuk ikut politik, masuk ikut ekonomi, macam-macam dia masuk nak kuasa orang Islam. Ikut politik, dia diuli pada orang Islam sendiri, jadi buah catur dia, jadi kuda tunggangan dia. Orang Islam nak stabil molek, dia cari 2-3 ekor pada orang Islam pada masuk air ni. Akhir sekali diwi dana besar, hak ni wak huru-hara. Pakai kuk, pakai tan, nampak macam bijak tapi bodoh ketok dia panggil. Jadi tali barut musuh, jadi buah catur musuh Allah. Molek-molek ada nak tangani kestabilan, dia pusing hak ni, dia harut juga, dia huru-hara. Ada macam ni lah, sibuk orang nak sesah pasal Covid, dia sibuk dari Perdana Menteri. Ada seorang tu, hamba Allah tu, orang sibuk nak bina kekuatan kestabilan ekonomi, dia sibuk nak khabar kumpulan dia lah hebat, pandai lagi ekonomi. Masa orang peluang tak ambil peluang, orang peluang dia buat huru-hara. Ni masalah dia. Tu antara catur-catur, tali barut, kuda-kuda musuh Allah. Orang yang begitulah. Di mana saja, dalam negara mana sekalipun, di mana disebut negara Islam, akan ada watak-watak begitu. Sebab apa? Tuhan sebut dah, wala yazalun, akan ada sentiasa pok-pok musyrikin, musuh-musuh Allah ni akan cari jalan nak rosakkan Islam. Macam-macam cara. Ini istata'u, mengikut kemampuan ruang yang mereka ada. Sehinggalah mereka ini menjadi suatu ancaman kepada kita orang Islam. Maka kita orang Islam tak boleh duduk diam, ataupun tak boleh ambil jalan mudah saja. Tak apalah, ambil jalan mudah, yang penting ada makanan nak makan, yang penting ada rezeki lagi nak cari. Dipikir hak tu saja. Kecil jiwa kita orang Islam. Sahabat-sahabat Nabi berjuang macam mana, sanggup gadah harta. Sebab itulah comelnya ayat ni, lepas tu dia bawa pula ayat pasal hijrah pula tu. Nak khabar realiti bagaimana nilai pegangan generasi awal umat Islam. Setelah mana Allah memberi keizinan menghalalkan perbuatan sahabat Nabi tadi, sehingga lepas pada itu barulah Nabi SAW dalam keadaan apa dia? Memberi suatu kelebihan pula pada sahabat tadi, Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy memang waktu tengah orang duk sibuk, duk kata-kata ke Nabi tu, dia sendiri pun rasa bersalah atas perbuatan dia.
silap aku. Maknanya nyesal dia, tak sudah. Allah berjasyin tadi. Tapi bila Allah turunkan ayat ni, lega sungguh-sungguh dia. Allah menyokong perbuatannya. Sehingga waktu itulah barulah tengok bagaimana Islam yang Allah Ta'ala turun kurniakan ini menjadi suatu bimbingan dan pedoman kepada kita. Dan begitulah Allah Ta'ala telah pun menyatakan pada ayat ini juga bagaimana kejahatan musuh-musuh ini sentiasa memerangi orang Islam. Dan Allah Ta'ala memberi amaran pula, wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir. Allah beri amaran keras, barang siapa dari kalangan kamu, siapa dia? Orang Islam. Orang Islam tadi, kalau dia jadi terpedaya dengan gerak kerja musuh ni sampai mereka pun jadi tali baruk, jadi murtad, jadi teweng daripada pegangan keimanannya kepada Allah, maka lalu mereka itu berada pada kedudukan mengkufuri perintah-perintah Allah. Fayamut wa huwa kafir, kalau dia mati dalam bawa kerja-kerja jahat dia itu ataupun dengan kekafirannya itu, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, lalu dia dalam keadaan apa? Rosak, binasalah segala amal-amal yang dia lakukan. Walaupun dia juruh baik, pijak semut tak mati, tapi dia beri keredaan dia kepada orang kafir, ataupun dia sanggup jadi pok turut pada pok-pok kafir yang lawan Islam. Dari sudut baik-baik, dari sudut sumbangan derma, kalah kadang-kadang orang beriman. Tak maknanya. Dari sudut juruh dia, tolong orang dia bagus, tapi dari sudut i'tiqad dia, tauhid dia lebih percaya pada orang kafir pada orang Islam. Kan ada model ini. Lebih baik kita bersama dengan orang kafir yang adil daripada orang Islam yang fasik, orang Islam yang menyeleweng, orang Islam yang ambil rasuah. Itu semua doktrin ataupun satu mencanangkan suatu minda untuk apa? Nak khabar jangan ikut orang Islam, ikut orang kafir. Jangan ikut orang Islam, ikut orang kafir. Orang kafir baik-baik dia pun tak ke mana. Dia mati esok bahan neraka belaka. Tak, maknanya. Tapi bukan kita nak letakkan satu hukum kepada mereka, tidak. Nak beritahu bahawa hakikatnya kita ni hak reti, kita ni hak Islam. Apa pergi letak solar pala ke popok kafir? Siapa terpedaya benar kebaikan dia tu? Sepatutnya kita yang bimbing mereka untuk mengisi kebaikan mereka itu biar menjadi jelira molek dengan ikat akidah kepada Allah. Itu mesej dia. Tapi tak, dia lebih teruk perangai dia orang kafir lagi. Orang Islam dah. Sebab apa? Caya meruk baik popok kafir ni, akhir sekali dia lebih teruk pada popok kafir bila dia duduk lawan orang Islam ni. Tengok dalam 85. Pak je tali baruk di AP tu. Atas butir dia beri ni. Senang. Tak. Dia lebih sudu pada kuah. Bahagian serangan dia lebih jahat mulut dia pada popok kafir lagi. Tak. Hak ni tali baruk musuh Allah ni. Ini masalah ni, orang Islam jadi gitu. Maka Tuhan kata dah, siapa yang dalam kategori tersebut bawa mati pula dengan penentangannya terhadap Allah dan Rasul, maka apa yang dia buat amal baik, apa amal yang dia buat kebajikan, akhir sekali fahabitat a'maluhum, habis, hilang, habis. Apa yang dia buat amal kebaikan terbatal, jadi habuk yang halus. Tu bahaya. Jangan ingat macam mudah-mudah bila kita tak baca ayat Quran ni kita rasa dak apa mo'o. Mana boleh mo'o gitu. Kita ni ada sandaran, kita ni ada panduan, kita ada nyacang kita, sahih kita apa? Quran dengan hadis. Maka kalau Quran kata begitu, hadis kata begitu, kena pegang betul lah. Ni pegangan kita. Wa ulaika ashabun nar, bukan hanya amalan baik dia tu hilang, habuk yang halus, seperti habuk yang halus berterbangan. Dalam masa yang sama mereka itulah ahli neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal padanya buat selamanya. Wal iyazubillah, minta jauhlah kita termasuk golongan tersebut, minta jauh dah. Maka itu yang Allah nyatakan jelas kedudukan hakikatnya yang perlu kita faham daripada ayat ini. Maka itulah saya rasa dan ayat je kot pagi ni sebab panjang ayat ni. Jadi takkan sambung ayat berikutnya pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi itulah kandungan intisari ayat yang kita baca daripada ayat 217 ini.
dalam membawa dan memberi pengertian bagaimana tuntutan jihad dan juga keizinan Allah dalam berhadapan dengan situasi-situasi apabila sesuatu yang memberi fitnah dan kemudaratan kepada agama, maka wajib orang Islam bangkit dan membina kekuatan umat Islam untuk menangani segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan Islam itu sendiri. Maka saya mengira itulah sekadarnya untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dengan baik dan kita semua dapat bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala serta rahmat daripadanya, dan insya-Allah kita semua diampunkan dosa-dosa Allah sekiranya kita betul-betul beramal dan juga melaksanakan tanggungjawab kita yang sebenarnya, insya-Allah. Wallahu alam, yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada nafsu yang tak pernah puas dengan nikmat duniamu. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada doa yang tak didengari olehmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.